GMT80. Okey. Untuk slot yang pertama ni, saya Cikgu Fauzia dan juga nanti Cikgu Salma akan menerangkan tentang kertas-kertas. Pertama kita akan bincangkan dulu kertas yang terdapat dalam kimia, okey ya. Sebab awak adalah merupakan calon yang baru dengan format kertas yang berbeza. Jadi cikgu akan terangkan sedikit tentang format kertas kimia. Tahun ni kita ada kertas 1, kertas 2 dan kertas amali ya. Okey. Yang pertama untuk kimia, kita ada kertas 1, kertas 2 yang mengandungi soalan struktur dan esei, serta kertas 3 yang merupakan kertas amali. Yang ini yang baru ya. Sebelum ni kita tidak ada ujian amali. Okey, seterusnya cikgu akan memberikan panduan menjawab soalan. Yang ini khusus untuk kertas 2, bagaimana memberi jawapan bagi soalan berbentuk pengiraan, gambar rajah yang berfungsi dan graf dengan cara yang tepat ya, untuk awak mendapatkan markah yang maksimum. Okey, dan seterusnya kita akan menjawab kertas esei kimia berfokus pada kertas 2 dengan teknik-teknik yang betul. Okey. Panduan untuk menjawab kertas 1. Okey, walaupun awak dah melalui ni ya untuk soalan trial, tapi di sini sebab ia merupakan format yang baru, jadi cikgu akan terangkan lebih jelas supaya awak lebih prihatin dengan perubahan yang berlaku dari tahun sebelum ini ya. Jadi untuk soalan kertas 1 kita ada 40 soalan. Okey. Jadi pertama awak mulakan dengan soalan yang mudah. Tinggalkan soalan yang tidak dapat dijawab untuk sementara dulu. Awak boleh bulatkan atau awak boleh tandakan yang bintang ke apa yang sesuai. Okey. Baca semula dan cuba jawab soalan yang ditinggalkan tadi. Okey, bila awak dah sudah jawab semua soalan yang mudah, awak ulang balik soalan yang agak sukar. Baca semula soalan dan awak jawab dengan lebih berhati-hati ya, dengan lebih kefahaman. Okey, yang kedua, dari segi penggunaan masa bagi 40 soalan, jadi satu soalan kita ada lebih kurang 1.5 minit. Jadi semua sekali 40 soalan tu kita ada 1 jam suku ataupun 75 minit, termasuklah masa untuk semakan. Jadi jangan ambil terlalu lama ya. Untuk soalan yang sukar, awak kena atur juga masa tu supaya jangan lebih sangatlah dari 1.5 minit tu. Okey, yang ketiga, masa untuk menjawab kertas 1 keseluruhannya adalah 1 jam 15 minit. Okey, yang keempat, teruskan tanda kertas OMR mengikut soalan dengan betul dan jelas ya. Penuhkan ruang bulatan OMR tu dengan sebaik-baiknya. Okey, di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh soalan objektif. Ada yang agak berbeza dari kebiasaannya. Yang ini sama seperti sebelumnya, kita ada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, dan satu lagi kita ada bentuk yang macam ni ya. Mungkin awak akan jumpa soalan yang hanya ada A, B, C sahaja. Okey. Jadi ini yang berbeza dari tahun sebelum ini. Okey, bentuk soalan objektif yang seterusnya, aneka pilihan. Okey, yang ini pun sama juga dengan yang sebelum ni, diberi pilihan 1, 2, 3, 4 dan awak pilih sama ada jawapan A, B, C atau D. Okey. Okey, seterusnya panduan menjawab kertas 2 bahagian A. Dan kalau awak tengok ya, di sini terdapat perbezaan bagi bahagian A. Kalau sebelum ni kita ada 6 soalan struktur, tapi tahun ni kita sudah ada 8 soalan struktur.
dengan pembahagian markah yang agak berbeza dari tahun sebelum ni. Soalan 1, 2 melibatkan 5 atau 6 markah. 3, 4 markah dia bertambah lah sikit 6, 7, 3, 4, 5, 6 okay, markah dia 7, 8. Dan soalan seterusnya 7, 8 markahnya 10. Okey. Okey, cuba kita tengok secara terperinci. Setiap soalan dimulakan dengan maklumat tertentu. Jadi awak fahamkan maklumat yang diberi terlebih dahulu dan gunakan untuk menjawab soalan. Cikgu suka di sini awak baca soalan tu dan awak garis awak garis atau highlight poin-poin penting yang terdapat dalam soalan tersebut. Okey, B. Jawapan yang diberikan mestilah ringkas dan tepat bagi soalan. Okey, jawapan yang diberikan mesti ringkas dan tepat. Okey, awak tengok ruang ruang untuk menjawab tu. Kalau dia sediakan satu ruang jawapan, jadi awak jawab ikut ruang tu. Jangan jawab terlalu panjang Kalau dua garis untuk ruang jawapan tu, jawablah sebanyak mana ruang yang disediakan. Jangan terlalu panjang Okey, bagi soalan yang melibatkan pengiraan, awak kena tunjukkan langkah-langkah pengiraan dengan betul dan unit yang betul. Okey, ini nanti cikgu akan tunjukkan. Kemudian, yang kedua, melukis gambar rajah. Okey, lukis menggunakan pensel dan lukisan hendaklah berlabel dan rajah hendaklah berfungsi. Dua perkara yang penting, gambar rajah berlabel dan berfungsi. Okey, cikgu akan tunjukkan nanti apakah yang dimaksudkan dengan gambar rajah yang berfungsi. Okey, yang tiga, memplotkan graf. Apa yang perlu ada dalam graf? Pertama, paksi X dan paksi Y mesti ada dan berlabel serta berunit. Okey, unit ni penting itu jika ada. Kalau tak ada, tak apa, awak boleh, maknanya awak labelkan sebagai paksi X atau paksi Y sahaja. Okey, titik dipindahkan dengan betul dari jadual ke graf. Okey, seterusnya graf yang licin dan graf melebihi 50% kertas graf. Maknanya graf awak tu jangan terlalu kecil separuh dari muka surat graf itu dikira kecil. Sebaik-baiknya 3/4 daripada muka surat graf tersebut. Okey, kalau yang melibatkan lakaran graf, cuma paksi X dan paksi Y berlabel dan berunit. Okey, dan bentuk graf yang betul. Dan cadangan penggunaan masa minima yang diambil ialah 10 minit. Ini untuk setiap soalan. 8 soalan selama 1,5 jam. Jadi 10 minit termasuk masa semakan. Okey, kita berfokus pada cara menjawab pengiraan Awak kena tunjukkan langkah pengiraan. Okey, contoh di sini soalannya 6.62 gram pelambam 2 nitrat dilarutkan di dalam 500 cm padu air suling. Kirakan kepekatan larutan yang terhasil. Okey, cuba kita tengok. Mungkin ada pelajar yang dia buat jalan kerja kat tempat lain atau pada kertas lain dan dia dapat jawapan kepekatan sahaja 0.0 mol per dm padu. Jadi tak ada langkah pengiraan, kepekatan sahaja diberi dan di sini awak akan kehilangan banyak markah. Jadi awak kena tunjukkan. Yang pertama, tunjukkan macam mana awak dapat jisim molekul relatif pelambam 2 nitrat. Okey. Tunjukkan. So dari pengiraan kita dapat 331. Kemudian langkah yang kedua, bilangan mol pelambam nitrat. Okey, kita cari bilangan mol pelambam nitrat. Jadi dari soalan kita ada 6.62 gram. Bagikan dengan jisim molekul relatif pelambam nitrat.
331, jadi kita dapat 0.02 mol. Dan akhir sekali barulah kita kira kepekatan bilangan mol bahagi dengan isi padu air kat sini, dan ni awak kena tukarkan pada unit desimeter padu ya. Jadi kita boleh terus tukar pada unit desimeter padu atau 500 bahagi dengan 1000, jadi kita dapat 0.04 mol per dm cube. Jadi dalam peperiksaan awak kena tunjukkan macam ni lah, langkah demi langkah untuk mendapatkan jawapan yang terakhir. Okey, di sini melibatkan nisbah mol. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, 2.3 gram unsur X bertindak balas lengkap dengan oksigen. Persamaan berikut mewakili persamaan kimia bagi tindak balas yang terlibat. Okey, hitungkan GC maksimum sebatian X2O yang terbentuk. Okey, tengok macam mana cara jalan kerja yang perlu awak buat ya. Okey, diberi X23 GC atom relatifnya dan oksigen 16. Okey, tulis dulu persamaan yang terlibat. Okey, kemudian langkah 1, hitungkan bilangan mol unsur X. Okey, GSM bagi dengan GSM molekul relatif, kita dapat 0.1 mol. Langkah 2, tentukan bilangan mol X2O dengan menggunakan nisbah mol. Okey, yang ni kita dah dapat GSM mol untuk X. Kemudian yang kita nak cari ialah X2O. Jadi awak tentukan bilangan mol dengan menggunakan nisbah. Okey, kita tengok kat sini 4 mol X. Awak boleh guna tanda macam tu atau dash pun boleh ya. Di sini maksudnya 4 mol X menghasilkan 2 mol X2O. Jadi dari pengiraan langkah 1 kita dapat 0.1 mol sahaja. Jadi nisbahnya untuk X2O ialah 0.05 mol. Ini mesti ditunjukkan ya. Kalau awak tak tunjukkan ni, awak akan kehilangan markah untuk langkah 2. Okey, langkah 3, hitungkan GSM X2O. Yang ketiga baru kita hitungkan GSM-nya. Okey, jadi untuk mendapatkan GSM X2O, bilangan mol kali dengan GSM molekul relatif, dan akhirnya itu jawapan yang kita dapat 3.1 gram. Okey, ini pengiraan yang melibatkan nisbah mol ya. Okey, masih lagi pengiraan. Unit tidak ditulis dengan betul, awak akan kehilangan markah juga. Contoh untuk haba tindak balas, okey, delta H. Di sini apa yang salahnya? Okey, tidak ada tanda positif atau negatif. Terus tulis saja nilai dia 24 kJ per mol, jadi salah. Yang betul awak kena tulis positif 24 kJ per mol ataupun negatif. Ini penting dalam termokimia ya, ada tanda positif atau negatif yang menunjukkan tindak balas tu eksotermik atau endotermik. Okey, untuk kadar tindak balas, kesalahan yang mungkin akan berlaku, unit untuk kadar tindak balas ini tidak tepat. Ini adalah unit untuk isi padu, 24 cm padu, ini isi padu, bukan unit kadar tindak balas. Yang betul 24 cm padu per saat. Okey. Kemudian kepekatan, ini pun selalu pelajar silap ya. 0.2 mol. Ini bukan unit kepekatan, ini adalah untuk mol, dan unit yang betul untuk kepekatan 0.2 mol per desimeter padu. Jadi hati-hati, jangan silap bila menulis unit. Sebab walaupun jawapannya betul tapi unitnya salah, maka jawapan awak dikira salah. Ini melukis gambar rajah ya. Apa yang dimaksudkan gambar rajah berfungsi?
Di sini pun pelajar selalu buat kesilapan. Kita tengok gabus. Gabus, bila awak lukis gambar rajah, gabus tidak boleh tenggelam macam ni. Walaupun nampak betul gambar rajah, tapi ini gambar rajah ni tidak berfungsi. Jadi gambar rajah dikira salah. Yang betul, gabus ni mesti keluar ya. Keluar daripada mulut, tak kiralah tabung uji ke, kelalang kun ke, apa, dia mesti keluar dari mulut peralatan yang kita gunakan dan dilorek. Okey, yang ni yang betul ya. Okey, yang kedua, di sini ditunjukkan gambar rajah yang di sebelah kiri ada anak panah tapi tidak ditulis apa-apa di sini. Okey, untuk pemanasan awak tidak perlu melukis penunu bangsen. Okey ya, cukup anak panah saja, tetapi di bawah tu mesti dituliskan dipanaskan. Baru betul. Kalau macam ni je tidak berfungsi ya. Okey, seterusnya lebihan gas. Ini kalau kita lakukan, kita alirkan gas, lebihan gas hendaklah dialir keluar dari radas ya. Kalau macam ni tidak ada ruang keluar, maka gambar rajah itu tidak berfungsi. Dia salah sebab kalau gas tu tak boleh keluar, dia akan menghasilkan letupan ya. Jadi ada bahagian gas masuk dan perlu dilukis bahagian gas keluar. Dan tengok gambar rajah yang menunjukkan gabus tu, gabus mesti mulutnya keluar ya, tidak boleh tenggelam. Okey, seterusnya gambar rajah berfungsi bila awak melukis larutan, awak tidak boleh gelapkan atau biarkan kosong, tetapi mesti dibuat garis putus-putus. Okey, kalau awak biarkan kosong macam ni tidak ada markah. Okey. Okey, seterusnya pada sel kimia awak lukis bateri. Okey ya, simbol bateri itu adalah salah sebab sel kimia tidak memerlukan bateri, cuma lukis voltmeter. Okey. Okey, yang keenam, melukis sokongan pada radas. Radas tidak boleh terapung macam ni. Macam magic dia. Tak ada apa-apa yang memegang dia. Jadi ini dikira salah. Penat je awak lukis, label semua, tapi tidak ada kaki retotnya kat sini. Mesti tunjuk. Atau paling simple ya, awak boleh buat kotak. Tunjukkan kotak je pemegang tu. Kalau tak penuh pun kaki retot dia diterima, kotak kecil dekat atas, di bawah. Jadi itu pun sudah cukup ya. Tengok silap kurang sikit je, jadi gambar rajah dikira salah ya. Gambar rajah mesti ada sokongan. Di sini kaki retot sebagai sokongan. Okey, yang ketujuh, gambar rajah tidak dilabel. Okey, tak ada apa-apa, lukis je. Salah, tak ada markah. Mesti label, dan label hanya bahagian yang penting saja ya. Tak payah nak label semua sekali lah, dia jadi berserabut. Okey, yang penting apa? Bahan. Lebihan kuprum 2 oksida, tulis nama dia. Di bawah ni kita ada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, tulis nama ya. Jangan bagi formula je, tulis nama. Okey, kemudian alat yang penting corong turas. Kaki retot semua tak payah. Okey, seterusnya yang ke-8, penggunaan kasa dawai dan segitiga tanah liat. Okey, yang ni kalau kita lakukan eksperimen untuk formula empirik ya, magnesium, jadi awak mesti guna segitiga tanah liat. Bukan kasa dawai. Kasa dawai simbolnya macam ni. Kalau kita guna kasa dawai salah. Okey, segitiga tanah liat. Just buat bulat saja di atas ni. Okey, simbol ya, simbol tulis dengan, lukis dengan betul. Okey, yang ke-9, salur penghantar hendaklah terendam di dalam air kapur. Yang ni kita nak buat
ujian kehadiran karbon dioksida. Jadi mesti salur penghantar tu masuk dalam air kapur tu ya. Masuk betul-betul dalam air kapur, tak payah ditutup atasnya. Itu kaedah yang betul. Yang ni salah ya. Ditutup atas, lepas tu salur penghantar tu tak masuk pun dalam air kapur. Okey, yang ni aliran air pada kondenser Lebesgue pun selalu berlaku kesilapan. Air masuk ikut atas, keluar ikut bawah, silap ya. Dia mesti air masuk dari bawah. Air masuk dari bawah dan keluar ikut atas. Okey, penggunaan corong tisa sama juga macam tadi, dia mesti corong tu masuk dalam larutan asid hidroklorik. Okey. Tak boleh tergantung macam ni dia, di atas larutan asid hidroklorik adalah salah. Okey, seterusnya 12. Bila kita melukis gambar rajah untuk di sini ikatan kovalen ya, ataupun ikatan ionik, awak mesti lengkapkan petala tu macam ni ya. Walaupun banyak, Cl ni dia ada 2, 8, 7, mesti lengkapkan. Tak boleh awak lukis elektron valence dia sahaja. Okey. Jadi penat lukis salah. Kena lukis betul-betul dan kira bilangan elektron tu cukup. Okey, seterusnya untuk melukis graf ya. Macam mana awak nak dapatkan markah yang maksimum? Okey, kita tengok apa yang salah ni. Okey, graf ni tidak berlabel ya. Tak ada ditulis paksi, X-nya apa, Y-nya apa. Okey, tak ada apa maklumat kat sini. Kemudian yang ini pun ada dilabelkan isi padu gas, ada masa, tapi silapnya di sini tidak ada unit. Okey, jadi awak tidak dapat markah yang penuh kalau tidak ada unit. Dan sebaik-baiknya inilah bentuk graf yang perlu awak lukis. Paksi X, paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y nya isi padu, unitnya sentimeter padu. Paksi X adalah masa dan unitnya adalah S second. Okey. Okey, yang ini skala graf tidak sesuai. Jadi graf tu nampak kecil kat bawah ya. Jadi awak kena guna skala yang sesuai supaya graf tu nampak cantik. Maksudnya memenuhi muka surat tu 3/4 dari muka surat. Okey, yang ini untuk gambar rajah aras tenaga. Okey, silap di sini tidak ada dilabelkan tenaga. Okey, yang lain dah betul. Jadi bila tidak ada tenaga dilabelkan, kuranglah markahnya, akan dipotong 1. Okey. Itu tadi adalah beberapa tips untuk awak jawab soalan-soalan esei untuk mendapatkan markah yang maksimum ya. Okey, sekarang cikgu bagi panduan menjawab kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Okey. Yang pertama, baca semua soalan dengan teliti dan fahamkan. Biasa baca dulu semua ya, lepas tu nanti baru awak pilih ya yang terbaik yang awak boleh jawab. Jangan baca satu soalan yang lagi satu awak tak baca, awak terus jawab. Itu kaedah yang tidak tepat ya. Okey, B, bahagian B, soalan format yang terbaru terdiri dari 2 soalan dan awak pilih 1 soalan yang dirasakan dapat memberi isi yang tepat dan terbanyak. Kemudian bila awak dah pilih soalan, rancang jawapan secara sistematik mengikut maklumat yang dikehendaki soalan. Okey, D, setiap soalan atau bahagian soalan terdapat jumlah peruntukan markah. Ini boleh digunakan sebagai panduan panjang jawapan yang diperlukan. Okey, kita tengok markah ya. Kalau kata markah tu 2, maknanya jawapan tu tak panjang sangatlah. Kalau markah ini peruntukan 10, makna jawapan awak perlu
panjang dan biasanya satu jawapan adalah 1 point. Satu markah tu untuk 1 point. Jadi kalau ada 10 markah, makna awak kena ada 10 point ya. Okey, E, berikan fakta-fakta utama di mana yang sesuai. Huraikan jawapan dengan bantuan gambar rajah, berlabel, graf, jadual atau persamaan kimia. Okey. Ini awak kena tengoklah apa yang dikehendaki dalam soalan. Dan cadangan penggunaan masa adalah 1 jam 60 minit untuk bahagian B dan 60 minit untuk bahagian C termasuk semakan. Okey ya. Seterusnya kita tengok secara ringkas ujian panduan menjawab kertas 3, ujian amali. Okey, yang terbaru bermula tahun ni, tahun lepas tidak ada ujian amali ni. Dan rasanya semua dah buat ya ujian amali ni, di mana ujian amali ni digabungkan fizik, kimia, biologi buat sekali ya. Jadi kita tidak asing-asingkan pada masa atau tarikh hari yang berbeza, tapi kita buat pada satu masa yang sama dengan peruntukan masanya selama 45 minit. Okey, B, kemahiran proses sains diuji dalam ujian amali sains. Okey, dia sama juga macam tahun lepas, melibatkan semua kemahiran proses sains. Tetapi untuk kali ini kemahiran tu selaraskan untuk ketiga-tiga kertas. Dalam fizik ada sebahagian, yang sebahagian lain dalam biologi dan seterusnya dalam kimia. Tapi semuanya ada ya untuk kemahiran proses sains, meliputi semua kemahiran proses sains. Okey. Yang ni ujian amali ni dalam satu masa, satu hari atau satu tarikh je, tidak pada masa-masa atau tarikh hari yang berbeza ya. Selama 2 jam. Kertas peperiksaannya ialah 40 minit dan bakinya adalah untuk awak menyemak radas. Okey ya. Okey. Okey, sekarang kita akan berfokus pada menjawab soalan esei kimia ya. Jadi di sini Puan Salma kita akan bagi pelajar-pelajar untuk cuba menjawab soalan-soalan esei yang telah kami sediakan. Jadi cuba awak tengok di sini ya. Pertama, peruntukan 30 minit untuk satu soalan. Yang kedua, pastikan soalan yang dipilih betul-betul yang anda boleh beri jawapan terbaik dan berkeyakinan mendapat markah yang dijangkakan. Yang ketiga, jika soalan dibahagi kepada beberapa bahagian, pastikan anda boleh menjawab tiap-tiap bahagian dengan baik. Jika banyak yang kurang pasti, jangan pilih soalan tersebut. Ini untuk soalan bahagian B lah, awak ada pilihan. Tapi untuk bahagian C, mesti jawab soalan tu ada satu sahaja ya. Okey, 4, rancangkan jawapan anda secara ringkas dahulu sebelum menjawab. Yang kelima, jawapan harus ringkas, tepat dan memenuhi kehendak skema pemarkahan. Yang keenam, sertakan gambar rajah berlabel, graf, persamaan kimia, formula bahan, langkah-langkah pengiraan dan contoh-contoh jika perlu. Okey, Puan Salma, boleh kita bagi pelajar latihan.